Hai, Assalamualaikum, kelas Salina Ali. Okey, hari ni kita akan belajar pendidikan Islam dan moral. Okey, untuk kali ini kita akan belajar kemahiran, meningkatkan kemahiran, memperbaiki diri sendiri. Okey, jom kita tengok sama-sama. Officials and Ernst himself. Okey, kamu semua dah tengok dah kan video tadi yang cikgu tunjuk tu? Okey, berdasarkan video tersebut, apakah yang kamu dapat lihat dan perhatikan di dalam video tersebut? Apa yang kamu perhatikan sepanjang dalam 1 minit video tersebut? Apa yang ditunjukkan? Cuba kamu fikirkan. Bagus, terbaik. Okey, betul kata kamu. Gadis itu melakukan aktiviti memasak, mengemas bilik tidur, makan dan lain-lain. Betul tak? Betul. Jadinya kamu memahami apa kandungan yang telah disampaikan dalam video tersebut. Okey, seterusnya. Tetapi kamu tahu tak apakah nama bagi aktiviti-aktiviti yang telah ditunjukkan oleh gadis tersebut? Seperti mengemas bilik tidur, memasak, mandi dan sebagainya dekat rumah dia. Apakah aktiviti tersebut? Dia ada satu nama ni yang dipanggil untuk mewakili bagi aktiviti-aktiviti yang dilakukan di rumah tersebut. Apa dia? Cuba kamu fikir. Bagus. Aktiviti tersebut adalah dipanggil sebagai apa? Betul, sebagai rutin
harian. Okey. Aktiviti yang dinamakan sebagai rutin harian ni adalah mewakili seperti aktiviti mengemas bilik tidur, memasak, makan, mandi dan sebagainya. Okey. Cikgu nak tanya kamu satu perkara lagi. Adakah kamu pernah melakukan aktiviti rutin harian yang ditunjukkan di dalam video tersebut? Siapa pernah lakukan? Mesti kamu pernah kan? Ada yang mengemas bilik tidur, mandi, makan, menolong ibu kamu di dapur, lagi apa? Dan sebagainya. Betul. Okey. Seterusnya, sehubungan dengan itu, berdasarkan video tersebut adalah menunjukkan sesuatu rutin harian kehidupan seseorang individu. Maka pada hari ini kita akan belajar mengenai halangan di dalam melakukan rutin harian serta kita dapat memperbaiki kesilapan yang kita lakukan ataupun memperbaiki halangan yang terdapat dalam ketika kita melakukan rutin harian. Okey. Kita akan pergi kepada pembelajaran kita dengan lebih mendalam. Okey. Jadi kita duk bercakap tentang rutin harian kan? Apa itu aktiviti rutin harian? Kamu tahu tak tentang definisi sebenar-benarnya tentang rutin harian itu? Kamu tahu tak? Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tidak pasti. Tak? Tak apa. Okey, jadi cikgu akan terangkan apa itu definisi rutin harian supaya kamu lebih memahami tentang apa itu maksud rutin harian. Okey, supaya kamu dapat faham lagi dengan lebih lanjut untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey? Okey. Rutin harian. Rutin harian itu adalah pekerjaan atau cara melakukan sesuatu yang telah menjadi kelaziman dan tidak berubah. Kelaziman ni maksudnya menjadi sesuatu kebiasaan yang sama, yang malah, yang sering kita lakukan. Di samping itu, rutin harian ini juga dalam kata yang mudah adalah suatu aktiviti yang dilakukan hari-hari sehingga menjadi kebiasaan. Jadinya contoh macam kamu mandi kan dekat rumah. Kamu mandi hari-hari, betul tak? Betul. Kamu makan hari-hari. Kamu apa lagi? Kamu tidur hari-hari. Jadinya itu adalah rutin harian, aktiviti yang kamu lakukan pada hari-hari seharian hidup kamu. Okey. Semua dah faham kan tentang definisi rutin harian tu? Okey, seterusnya kita akan pergi lagi dengan lebih mendalam tentang rutin harian ini. Okey? Okey, kita semua dah memahami dan mendalami apa maksud definisi bagi rutin harian tersebut kan? Rutin harian itu adalah suatu aktiviti yang sering kita lakukan, yang lazim yang kita lakukan dalam kehidupan seharian, terutamanya di mana? Betul, di rumah. Okey. So dengan itu kita juga perlu tahu apakah contoh-contoh aktiviti rutin harian yang sering kamu lakukan, yang sering kita lakukan, terutamanya di rumah. Betul tak? Betul. Okey. Untuk gambar pertama tu, cikgu lampirkan gambar pertama tu apa? Ada TV, ada lelaki sedang duduk tengah berhadapan dengan televisyen. Jadi dia tengah buat apa? Betul, tengah menonton televisyen. Mesti kamu sering menonton televisyen ni kan dekat rumah, betul tak? Betul. Kalau kamu ada masa lapang ke, kamu tak buat apa-apa, mesti kamu tengok televisyen, menonton televisyen. Apa yang kamu tonton? Kamu tengok kartun macam Shin-chan, Doraemon, macam-macam lagi kamu tengok dekat televisyen, betul tak? Betul. Jadi itu adalah salah satu rutin harian yang kamu sering lakukan dalam hari-hari kamu, betul tak?
Betul. Okey, yang kedua, contoh yang kedua. Budak perempuan tengah buat apa? Tangan dia tengah buat apa tu? Ada mangkuk di hadapan dia. Tengah buat apa? Betul, tengah makan. Jangan nak tipulah mesti kamu sentiasa makan dekat rumah. Terutamanya kita tengah PKP sekarang ni kan. Kita duduk rumah, kita tak buat apa-apa kan. Lepas dah buat ke sekolah, kita rasa lapar dan kita makan sentiasa makan pagi, makan tengah hari, makan petang dan makan malam. Jadinya itu adalah satu aktiviti rutin harian yang kita lazim lakukan, yang kita sering lakukan. Betul tak? Betul. Okey, seterusnya kita tengok lagi contoh-contoh yang lain. Seterusnya, rutin harian bagi aktiviti mengurus diri. Okey, gambar yang pertama tu ada apa? Ada shower kat atas tu kan, ada pancut air tu kan. Jadinya gambar pertama tu apa? Menunjukkan aktiviti mengurus diri apa? Aktiviti mandi untuk membersihkan badan. Betul tak? Kita mandi hari-hari supaya badan kita menjadi bersih. Betul. Okey. Seterusnya, gambar yang tengah-tengah tu apa? Tengah apa? Tengah tanggal seluar ke? Tengah pakai seluar? Betul. Mana-mana pun betul. Tengah pakai seluar ke? Tengah tanggal seluar ke? Betul tak? Cikgu nak tanya kamu rasa semasa kamu nak memakai seluar tu, adakah aktiviti memakai seluar tu adalah sukar untuk kamu? Ada yang kata sukar, ada yang kata mudah. Betul tak? Betul. Tak apa. Itu adalah masing-masing. Itu ada kalau bagi mereka yang suka, itu adalah satu halangan. Betul tak? Betul. Okey, gambar yang ketiga tu apa? Dia tengah buat apa? Tengah memakai baju tidur. Jadinya aktiviti memakai baju ni juga adalah satu rutin harian. Sebab apa? Takkanlah kamu tak pakai baju dekat rumah, betul tak? Betul. Jadinya kamu kena pakai baju, kamu kena buat aktiviti memakai baju supaya betul, untuk melindungi badan kamu kan, untuk bagi badan kamu sentiasa tertutup dengan baju. Betul tak? Betul. Okey, seterusnya kita pergi lagi kepada rutin harian lain. Kemudian kita pergi kepada rutin harian iaitu mengemas rumah. Okey, di antara tiga gambar tu, siapa yang pernah lakukan rutin harian ini? Macam gambar pertama di sebelah kiri adalah mengapa? Menggosok baju. Okey, gambar yang kedua tengah-tengah tu apa? Tengah buat apa? Betul, tengah membersihkan ataupun menyapu sampah. Okey. Yang ketiga, gambar dengan ibu dia tu. Gambar apa? Gambar membasuh pinggan ataupun menolong ibu atau mak membasuh pinggan. Jadi antara tiga-tiga aktiviti ni, siapa yang lakukan ketiga-tiga ni ataupun salah satu aktiviti rutin harian ni? Mesti pernah kan? Macam untuk perempuan, selalu sapu sampah, lepas tu menolong ibu masak ke, menolong apa lagi? Menolong membasuh pinggan, betul tak? Macam dalam gambar tu kan. Kalau macam lelaki, macam kamu pernah tak gosok baju sekolah ke? Gosok baju Melayu untuk pergi solat Jumaat ke? Pernah? Ada yang pernah, ada yang tak pernah. Mungkin ada yang pernah tapi dengan bantuan dan bimbingan orang lain. Betul tak? Betul, tak apa. Asalkan yang penting kamu ada pengalaman membuat aktiviti rutin harian ini, iaitu mengemas rumah. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang lain.
Okey, kita tengok pula aktiviti rutin harian mengemas rumah yang lain, iaitu yang pertama, kemas bilik tidur ataupun kemas tempat tidur kamu, kemas katil kamu. Siapa dekat sini yang kemas katil sendiri lepas kamu bangun tidur? Siapa pernah? Siapa yang pernah buat yang kemas katil sendiri lepas bangun tidur tu adalah seorang yang sangat rajin. Okey, jadinya kamu itu adalah satu aktiviti yang dan rutin harian yang baiklah untuk diri kamu. Sebab apa? Sebab kamu dah meringankan beban ibu kamu untuk mengemas katil kamu. Betul tak? Sebab kamu apa? Kamu berdikari, urus sendiri, mengemas sendiri tempat tidur kamu. Betul tak? Betul. Okey, seterusnya gambar yang kedua tu, gambar apa? Tengah melipat baju. Siapa dekat sini yang lipat baju sendiri? Lepas kamu dah pakai baju kamu dah jemur baju, betul tak? Lepas tu, baju yang kamu yang banyak, yang berlambak tu dalam raga tu kan, kamu mestilah kena lipat sendiri kan, betul tak? Betul. Okey, yang ketiga, gambar mengemas kembali barang permainan yang kamu telah main, yang kamu telah sepah-sepahkan tu kan. Kamu kena kemas balik barang-barang permainan kamu. Supaya apa? Supaya tidak terpijak oleh orang. Kalau terpijak kan sakit, betul tak? Betul. Selain tu, kalau kamu pijak permainan kamu tu, kamu akan sakit lagi. Permainan kamu jadi patah, rosak, betul tak? Betul. Jadi lepas kamu bermain permainan kamu tu yang banyak tu, yang bersepah-sepah kat lantai tu, kamu kena kemas balik dan simpan dalam, tak kisahlah simpan dalam kotak ke, dalam box ke, dalam apa orang kata, dalam tempat simpan tu kan. Jadinya kamu kena kemas balik supaya bilik tersebut akan jadi bersih dan teratur serta kemas. Okey, seterusnya. Tetapi dalam kita melakukan rutin harian ni, ada terdapat beberapa halangan atau kesukaran yang kita hadapi dalam melakukan rutin harian kita. Okey, pernah tak kamu semasa kamu melakukan rutin harian kamu, macam contoh kamu mandi ke, kamu kemas rumah ke, kamu sidai baju ke, kamu mengalami kesukaran dalam melakukan aktiviti tersebut? Contoh, cikgu bagi lagi contoh kan. Contoh kamu makan dan kamu tak dapat pegang sudu garfu kamu dengan betul. Jadinya bila kamu makan jadi apa? Akan jadi tumpahlah makanan tersebut kan. Sebab apa? Sebab kamu tidak dapat memegang sudu dan garfu tersebut dengan betul kan. Contoh kamu tengah seduk nasi, okey, kamu tengah seduk nasi dengan sudu tu kan, dan tangan kamu tak dapat pegang dengan elok, jadinya makanan akan jadi tertumpah dan tempat yang kamu makan tu akan jadi berterabur, tak kemas, kotor kan, dengan nasi-nasi yang tumpah, betul tak? Betul. Jadinya itu adalah salah satu antara halangan yang kamu hadapi ketika kamu lakukan rutin harian tersebut. Okey, nak tahu lagi apa lagi antara halangan dan kesukaran yang kamu hadapi dalam lakukan aktiviti harian kamu? Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, bagi contoh yang pertama, iaitu ketika kita melakukan aktiviti rutin harian makan. Ketika kita makan, contohnya macam mana? Apa yang berlaku halangan tu? Contohnya kita makan dengan comot. Itu juga satu halangan. Sebab apa? Sebab kalau kita makan dengan comot, kita jadi macam tak bersih kan, jadi kotor, betul tak? Betul. Jadi kemudian apa lagi halangan yang kita buat ketika kita lakukan rutin harian makan ni? Yang kedua, tidak berani memegang pinggan mangkuk. Mungkin kamu rasa pinggan mangkuk tu adalah berat, ataupun
pinggan mangkuk tersebut adalah kaca, betul tak? Jadinya itu adalah satu halangan untuk kamu melakukan rutin harian makan. Kamu takut nak makan, kamu takut nak pegang pinggan mangkuk tersebut, betul tak? Betul, sebab takut apa? Takut jatuh kan? Nanti mak kamu marah sebab itu pinggan kesayangan mak kamu kan? Okey, yang ketiga. Halangan ketika makan lagi apa? Kamu tidak pandai menggunakan peralatan makan seperti apa? Sudu, garfu, penyepit makanan dan sebagainya. Contoh kan, kamu nak pegang sudu, kamu tak pandai ni, nak pegang macam ni kan, kamu pegang macam ni. Jadinya bila kamu pegang dengan tidak betul sudu atau garfu tu, bila kamu makan apa? Makan akan menjadi comot dan makanan kamu akan berterabur, nasi akan berterabur, jatuh dekat luar daripada pinggan kamu, betul tak? Betul, jadinya kamu akan jadi sukarlah untuk makan kan. Kamu memerlukan bantuan orang untuk suapkan dekat kamu. Okey, seterusnya kita pergi lagi kepada slide yang seterusnya, iaitu halangan ketika kita mengurus diri. Contoh gambar pertama tu, dia tengah buat apa? Tengah mandi. Okey, siapa yang pernah alami halangan ketika mandi? Contohnya, halangan apa? Betul, halangan macam dalam gambar tu, kamu tak dapat menggosok seluruh badan kamu dengan bersih ketika kamu mandi. Contohnya kamu nak gosok badan kamu menggunakan sabun ni kan, dekat belakang ni kan, dekat belakang badan kamu, tapi tangan kamu tidak sampai. Jadi ia adalah satu halangan lah untuk kamu untuk mandi dengan bersih, betul tak? Kalau kamu tak dapat bersihkan bahagian belakang kamu, bahagian belakang akan jadi berdaki, kotor, betul tak? Betul. Okey, seterusnya, halangan ketika mengurus diri ni. Kemudian kamu sukar membutang atau memasang zip pakaian. Okey, ketika kamu nak pakai baju kamu kan yang ada butang, kamu suka untuk memasukkan butang baju ke dalam lubang dia. Jadinya ia adalah satu halangan lah untuk kamu kan, untuk mengurus diri kamu secara berdikari. Kamu perlu bantuan orang lain untuk memasangkan butang dan zip kamu kan, betul tak? Betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada halangan urus diri yang lain, iaitu kamu sukar melihat dengan jelas semasa memotong kuku kan. Bila kamu tak dapat tengok dengan jelas kuku kamu ketika kamu nak potong kuku tu, dan kamu tersalah potong, bukan potong kuku, potong isi, jadinya tangan kamu, jari kamu akan jadi apa? Akan jadi berdarah sebab kamu tersalah potong, sebab kamu tak dapat tengok dengan jelas kuku kamu tu kan ketika kamu potong kuku. Kemudian gambar yang seterusnya ialah ketika kamu menyikat rambut. Contoh rambut kamu kusut kan, kamu tak dapat nak sikat rambut dengan betul. Kamu memaksa untuk menyikat rambut yang serabai, yang berserabut tu kan, yang kusut tu, rambut yang kusut masai tu. Jadinya dia akan menyakitkan kamu kan, betul tak? Betul. Jadinya kamu perlu bantuan juga daripada orang lain kan. Sebabnya ia adalah satu halangan untuk kamu untuk menyikat rambut. Okey? Faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada ketika penggunaan tandas, di mana kamu tak tahu cara penggunaan tandas ni, seperti mengepam tandas. Kamu tak pandai nak pam tandas tu macam mana. Lepas tu kamu biar je bahan buangan kamu tu dekat situ tanpa kamu bersihkan betul-betul dan biarkan tandas tu wangi, betul tak? Betul. Jadinya itu adalah satu halangan lah ketika kamu menggunakan tandas kan. Dan seterusnya kamu berlari dalam, ketika kamu nak, contoh kamu nak pergi kencing ke apa kan, kamu berlari dekat tandas tu, dan tandas tu kan basah lantai dia, jadinya kamu akan tergelincir, kamu tergelincir ataupun terjatuh. Jadinya
kamu akan rasa itu adalah satu halangan untuk kamu ketika menggunakan tandas kan. Sebab kamu apa? Kamu bimbang kamu akan terjatuh ataupun tergelincir sekali lagi. Okey? Seterusnya, halangan yang terakhir sekali ialah ketika mengurus pakaian. Contohnya kamu mengalami halangan di mana ampaian pakaian tinggi dan suka untuk menyidai. Okey, kamu rendah dan ampaian kamu tu tinggi. Jadinya kamu tidak sampai untuk menyidai pakaian. Kemudian yang kamu juga susah untuk memahami cara menggunakan mesin basuh pakaian. Kamu tak tahu nak tekan mana satu butang yang banyak dekat mesin basuh tersebut. Jadinya kamu akan rasa sukarlah untuk membasuh baju. Kemudian yang ketiga iaitu kamu berasa bosan untuk melipat pakaian kan, betul tak? Kamu asyik duduk je dan melipat pakaian tersebut yang banyak-banyak tu kan. Jadinya kamu rasa macam tak semangat kan untuk melipat pakaian tersebut. Dan akhir sekali iaitu kamu rasa takut untuk menggunakan setrika ketika kamu menggosok baju. Kenapa? Kerana setrika itu adalah panas. Jadi kamu takut terkena dengan setrika tersebut kan. Kamu takut cedera, betul tak? Betul. Okey, seterusnya, kita dah tahu kan apa halangan-halangan yang kita lalui ketika kita melakukan aktiviti rutin harian tersebut. Jadinya cikgu ada beri satu cara penyelesaian untuk kamu memperbaiki kesilapan tersebut. Iaitu yang pertama, kamu boleh belajar mengepam tandas serta berhati-hati ketika berjalan di atas lantai yang basah. Kemudian, kamu boleh belajar makan dengan menggunakan sudu, garfu dan kemas meja makan jika kamu makan bersepah, serta kutip sisa makanan kamu di atas meja yang berterabur tu untuk dibuang. Supaya apa? Supaya tak datang semua burung dekat tempat kamu makan tadi kan. Jadinya seterusnya, kamu boleh juga belajar untuk membutang baju. Kamu dah belajar kan tentang untuk cara-cara membutang baju dengan betul kan? Betul tak? Betul. Okey, seterusnya kamu juga boleh meminta bantuan orang lain untuk membantu jika kamu tak berupaya untuk melakukan sendiri. Dan kamu boleh belajar dengan kawan-kawan kamu, saudara kamu, keluarga kamu tentang cara menggunakan mesin basuh untuk menekan butang-butang di mesin basuh tersebut. Dan kamu juga boleh meletakkan penyidai baju tersebut adalah dengan lebih rendah berbanding dengan ketinggian kamu. Okey, supaya kamu dapat menyidai baju tersebut. Dan seterusnya, kamu juga boleh sentiasa berhati-hati ketika menggunakan setrika panas dan elakkan daripada menyentuhnya. Okey, dan akhir sekali kamu boleh mendengar muzik ketika melipat baju. Okey? Okey, hari ini kita belajar kita belajar mengenai rutin harian serta kita dapat mengetahui antara halangan-halangan yang kita hadapi ketika melakukan aktiviti rutin harian, serta kita dapat mencari jalan penyelesaian dan untuk apa? Betul, untuk memperbaiki kesilapan ketika melakukan rutin harian tersebut. Okey, jadinya refleksi pada hari ini ialah supaya cikgu ajar kamu tentang cara memperbaiki memperbaiki kesilapan ketika melakukan rutin harian ini adalah kerana supaya murid dapat melakukan rutin harian tanpa bimbang akan halangan yang dihadapi. Betul tak? Betul. Okey, seterusnya murid juga dapat mempraktikkan diri untuk sentiasa dapat memperbaiki kelemahan dan kesilapan diri. Supaya apa? Supaya kesilapan tersebut tidak berulang lagi. Contohnya apa? Contohnya, sebelum ini kamu berlari-lari pergi ke tandas kan, walaupun lantai tersebut adalah licin dan kamu jatuh. Jadinya kamu akan memperbaiki kesilapan kamu dengan tidak berlari ketika pergi ke tandas. Betul tak? Kamu akan jalan secara perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa kan? Betul tak? Betul. Okey, seterusnya, yang terakhir sekali, supaya murid dapat meningkatkan keyakinan diri untuk menyiapkan tugasan aktiviti rutin harian. Contohnya, sebelum ini kamu tidak dapat menyidai pakaian sebab apa? Sebab ampaian tersebut adalah
tinggi. Jadinya kamu dapat menyelesaikan halangan tersebut dengan apa? Dengan meletakkan penyedai pakaian tersebut dengan lebih rendah berbanding diri kamu, kan? Betul tak? Supaya kamu dapat capai ampaian tersebut. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan jumpa lagi pada hari yang lain dengan topik pembelajaran yang baru. Bye.